Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat pagi ini, jangan lupa tonton dulu video ini. Jom kita tengok. Sudah nampak? Itulah Akmal Saleh yang ramai orang puji, yang ramai orang suka. Tapi hanya penyokongnya sebenarnya. Persoalan besar ialah apa sudah jadi dengan Akmal Saleh. Tapi saya diri hari ini sebab saya nak mengucapkan terima kasih kepada pemuda-pemuda saya di negara ini. Dan saya nak mengucapkan amaran yang keras. Amaran yang keras kepada Dato' Loman Adam. Dato' Loman Adam, kamu ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita lawan di mahkamah. Aku saman kamu. Pilihan yang kedua, kalau kamu takut lawan di mahkamah, main sini. Kita masuk dalam ring, kita bertunduk. Saya ni tengah demam. Batuk yang sangat teruk. Tapi saya diri hari ini sebab saya nak mengucapkan terima kasih kepada pemuda-pemuda saya di negara ini. Dan saya nak mengucapkan amaran yang keras. Amaran yang keras kepada Dato' Loman Adam. Dato' Loman Adam, kamu ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita lawan di mahkamah. Aku saman kamu. Pilihan yang kedua, kalau kamu takut lawan di mahkamah, main sini. Kita masuk dalam ring, kita bertunduk. Saya ni Sampai orang kawan dia sendiri pun dia tak kenal lagi, kata netizen. Akmal Saleh dah gila kah, kata netizen. Sehingga ada yang menggelarkan Akmal Saleh lupa daratan. Baru dapat sedikit populariti, dah mula lawan orang. Yang dia lawan pula orang yang lebih tinggi pangkat daripadanya, MKT UMNO, Loqman Adam. Akmal Saleh memberikan amaran. Dia katanya dalam video itu ada dua pilihan untuk Loqman Adam. Satu, tunggu saman beliau di mahkamah. Yang kedua, ajak bertumbuk. Ada netizen kata, inilah Loqman Adam harus buat. Loqman Adam harus lawan Akmal Saleh, kata netizen. Dan mereka kata Akmal Saleh harus juga diajar bagaimana untuk menggunakan pemikiran dan otak, kata mereka. Ramai yang menganggap Akmal Saleh seakan-akan pembuli pada waktu ini. Saudara-saudara sekalian, yang lebih menarik lagi, Akmal Saleh mengajak Loqman Adam bertumbuk dalam ring. Aku pikir itu satu tindakan yang samsing. Tidak sepatutnya seorang ahli politik, pemimpin politik besar membuat hal begitu. Ramai yang berkata, kalau Akmal Saleh buat begitu, bagaimana pula dengan para penyokong dan pengikutnya? Bagaimana pendapat Anda? Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan saya perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang bodoh. Apabila imun badan kita tidak bijaksana, ia juga menyerang diri kita sendiri. Tetapi dengan imun badan kita yang kuat, dengan imun badan kita yang dididik menjadi bijaksana, ia mengenal mana satu penyakit, mana satu lawan, mana satu kawan dalam badan kita. Lalu akar penyakit itu dihancurkan, dihapuskan oleh imun badan kita, lalu kita sembuh. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera, dan produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia, lulus KKM halal dan luar biasa. Cepat dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera. Ingat, ini produk yang lulus KKM dan ini produk yang mungkin akan membantu Anda mengatasi masalah kesehatan Anda. Saudara-saudara sekalian, kata Akmal Saleh, tunggu saman
beliau beritahu Lokman Adam berkait tuduhan ejen H2O. Ketua Pemuda UMNO mahu menyaman Lokman Nur Adam kerana tuduhan ada agenda tersembunyi untuk mengangkat Hishamuddin Hussein sebagai Perdana Menteri. Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh, memberi amaran akan menyaman ahli Majlis Kerja Tertinggi Lokman Adam kerana menuduhnya mempunyai agenda tersembunyi untuk menaikkan Hishamuddin Hussein sebagai Perdana Menteri. Tunggu saman dari saya, kata Adun Melaka itu ketika dihubungi. Dalam video tular berdurasi lebih seminit menerusi wawancara bersama platform NR Channel TV, Lokman secara terbuka menggelar Akmal sebagai Ketua Pemuda H2O. H2O adalah gelaran kepada Hishamuddin, bekas naib Presiden UMNO yang kini digantung. Lokman juga didakwa selain menjadi orang H2O, Akmal dikatakan menjadi ejen pemecah hubungan antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Sebab dia, Akmal tidak pernah, kata Lokman Adam, tidak pernah berhenti menghantam kerajaan dan sebagainya. Kerana itulah matlamat H2O. H2O memang nak bawa UMNO ini kepada Perikatan Nasional. Dia membantu menjayakan agenda H2O, kata Lokman lagi. Susulan itu, Ketua Pemuda UMNO Kapar menghantar surat rasmi kepada lembaga disiplin bagi mendesak tindakan diambil terhadap Lokman atas dakwaan melanggar disiplin dan etika parti. Surat aduan itu turut mendakwa kenyataan Lokman mencetuskan polemik dalaman yang merugikan parti, khususnya ketika UMNO sedang bersiap menghadapi PRU 16. Ketua Pemuda UMNO Kapar Muhammad Afifi Muhammad Aris berkata tuduhan berat itu bukan saja fitnah, malah berniat memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kepimpinan UMNO. Beliau menyeru ahli turut sama menghantar laporan rasmi kepada ibu pejabat UMNO selain menggesa Lokman disingkirkan daripada parti. Wah, mana satu yang betul nih? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazil Unity Channel. Kemarin, Perikatan Nasional kalah malu dalam undian RMK 13. Kegagalan pembangkang yang tidak disangka-sangka, dan ini cara Anwar Ibrahim tewaskan mereka. Saudara, RMK 13, Perikatan Nasional buat malu lagi. Anwar tewaskan mereka dengan bergaya. Salam sejahtera, salam reformasi. Hari ini kita nak kupas satu episod yang betul-betul memalukan blok pembangkang Perikatan Nasional PN. Dalam undian RMK 13 yang kononnya mereka nak jadikan medan tunjuk kekuatan, akhirnya jadi pentas untuk buat malu sendiri. Anwar bukan saja tewaskan mereka, tapi berjaya membuktikan kerajaan perpaduan masih kukuh berdiri. Apa itu RMK 13 dan kenapa ia penting? RMK 13 ialah Rancangan Malaysia ke-13 Pelan Pembangunan Negara bermula tahun 2026 sehingga tahun 2030. Ia bukan sekadar dokumen ekonomi, tapi ini adalah simbol hala tuju Malaysia. Undi RMK 13 jadi kayu ukur sejauh mana kerajaan dapat sokongan. Kalau mereka gagal, itu adalah tamparan yang besar. Tapi apa yang berlaku? Kerajaan menang dengan selesa, pembangkang pula senyap dan lesu. Saudara-saudara sekalian, apa yang dinyatakan oleh Hassan Abdul Karim, ahli parlimen kerajaan di dalam blok kerajaan sudah menyatakan bahawa kalau Anwar Ibrahim tidak mendapat undian cukup untuk RMK 13, ini menunjukkan keabsahan Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri boleh dipersoalkan. Tapi nampaknya kemarin apa yang berlaku, Perikatan Nasional malu besar. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Sebelum itu izinkan saya perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%
Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita tidak berfungsi lagi dengan baik, kita kena penyakit dan kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, dididik oleh imun badan kita, terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi kuat dan bijaksana. Imun badan kita lah yang menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit. Dapatkan produk hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Dan ingat saudara, ini adalah produk yang lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Coba dapatkannya, mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, hari ini sudah sah. Perikatan Nasional hilang taring. Perikatan Nasional selalu laungkan mereka ada angka, ada momentum rakyat. Tapi bila sampai masa undi RMK 13, mana pergi kekuatan itu? Geng Perikatan Nasional kelihatan macam tim bola sepak yang bising masa latihan. Tapi bila main final, gol pun tak masuk. Sindiran konon nak jadi kerajaan bayangan, tapi bayang pun tak nampak. Fakta, Perikatan Nasional gagal mengemukakan cadangan alternatif terhadap RMK 13. Mereka hanya pandai bantah tapi kosong dari segi polisi. Apa yang berlaku? Anwar makin kuku. Kemenangan dalam undian RMK 13 membawa mesej jelas. Anwar masih pegang kawalan penuh dalam Dewan Rakyat. Semua retorik Perikatan Nasional kononnya kerajaan ini goyang, ternyata palsu. Perikatan Nasional kata kerajaan rapuh. Kalau rapuh, macam mana boleh lolos undian besar macam ini dengan selesa? Nampak gayanya, yang rapuh itu bukanlah Anwar Ibrahim, tapi semangat Perikatan Nasional sendiri. Momentum ini jadi isyarat pelabur rakyat dan dunia luar bahwa kerajaan masih lagi stabil. Malu besar untuk Perikatan Nasional. Bayangkan, Perikatan Nasional masuk gelanggang dengan janji nak tumbangkan kerajaan, tapi akhirnya keluar dengan wajah pucat. Satu Malaysia nampak, Perikatan Nasional bukan sahaja kalah, tapi kalah malu. Yang tinggal hanya bising di TikTok, bukan dasar di parlimen. Kalau macam ini gaya pembangkang, budak sekolah pun boleh gelak. Perikatan Nasional dah jadi seperti parti noisy, bukan parti nasional. Parti yang bising, tapi bukan parti yang disukai. Apa maknanya untuk politik Malaysia? PN semakin kehilangan kredibiliti sebagai blok pembangkang. Kerajaan perpaduan pula tambah keyakinan, bukan saja di parlimen tapi juga di mata rakyat. Kalau tren ini berterusan, PRU 16 nanti PN mungkin jadi penonton tetap, sebab rakyat nak parti yang ada isi, bukan hanya isu. Kesimpulannya, undian RMK 13 ini bukan sekadar kemenangan untuk Anwar, tapi tamparan memalukan untuk Perikatan Nasional PN. Satu lagi episod buat malu sahaja dicatatkan dalam sejarah politik Malaysia. Jadi kalau PN masih nak main politik kosong, rakyat dah nampak siapa yang kerja, siapa yang hanya cari gaduh. Teruskan menonton, jangan lupa like, share dan komen, sebab politik Malaysia ini drama dia lagi panas dari sinetron. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.